Fir'aun cerita yang sama. Apa dia? Tenggelam dalam laut. Benda sama. Itu yang saya kata tadi. Mereka jumpa dah kereta kuda di dasar laut. Mereka jumpa dah topi Trojan. Tengok YouTube. Topi Trojan. Mereka kata ni topi yang diguna zaman Fir'aun. Sebab mereka jumpa di Laut Merah. Mereka sedang mencari sekarang satu benda yang Fir'aun guna, iaitu lighter dia seokok apa. Yang tu tak jumpa lagi. Lighter jenama apa dia pakai, sampai lah tak jumpa lagi. Yang tu tak ada dalam YouTube, aku tambah. Muslimin dan muslimat sekalian, cerita sama. Habis tu, apa kita nak ambil ni? Sembang cara mati sama. Wa aghraqna, kami tenggelamkan dia, kami belah laut, kami tahan laut, kataudil azim, jadilah laut kiri kanan seperti gunung yang tinggi. Quran cerita, Allah beritahu. Sama Fir'aun lari sampai tengah laut bertemu, mati. Sama Tapi apa yang Allah nak sampai pada kita? Allah mau ajar kita bahawa sifat perangai orang-orang seperti Fir'aun sampai kiamat. Apa dia? Egoistik, kesombongan. Apa dia? Kesombongan seorang pemimpin, kesombongan orang yang diberi kuasa, walaupun mungkin kuasanya kecil pada keluarga sahaja. Dia bukan memerintah sebuah negara atau negeri atau negara, tapi dia hanya memerintah isteri dan anak-anaknya. Apabila ada padanya sifat Fir'aun, apa dia? Ego, belagak, rasa hebat, maka hancurlah rumah tangga itu. Percaya? Seorang suami, seorang ayah, apabila tidak memperdulikan sama ada nasihat atau teguran atau mengajak anak-anak tu mengajak berbincang, di mana ayah merasakan dialah 100% perfect, habis. Hancurlah rumah tangga. Kalau negeri, hancurlah. Itulah Fir'aun. Itulah watak dia. Berjalan sampai kiamat. Hancurlah negara sekiranya pemimpin negara berwatak seperti Fir'aun. Hancur. Dan apa dia sifat Fir'aun? Tengok dalam surah Taha. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ada satu ayat. Ayat apa tu? 60 lebih, 70 lebih. Kata Allah, wa adalla fir'aunu qaumahu. Dan sesungguhnya Fir'aun terhadap kaumnya, adalla, dia telah menyesatkan kaum. Wa ma hada, dia tidak memberi petunjuk kepada kaum. Ni, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, dia kena kut ayat ini dalam benak dia. Satu ayat dalam surah Taha. Kata Allah, antara sifat Fir'aun yang paling utama ialah wa adalla fir'aunu qaumahu. Terhadap kaumnya, dia tak pernah bimbing rakyat dia. Dia tak pernah bawa rakyat dia untuk menuju hidayah petunjuk. Walaupun pembangunan pesat di negara Mesir, walaupun mengalir min tahti, di bawahku, kata Fir'aun, Misra hadza, ini Mesir aku punya, dan sungai Nil mengalir di bawah istanaku. Sungai Nil tu dia boleh tarik masuk istana dia. Hebat tak pembangunan dia? Hebat tak teknokrat dia? Hebat tak arkitek engineer dia? Hebat tak pembinaan piramid? Subhanallah. Muslimin muslimat. Tapi apa yang dia buat? Dia menyesatkan orang. Jaga pemimpin, tak kira apa level. Kalau kamu tidak membentuk anak bawahmu, anak didikmu, anak yang diamanahkan padamu, kalau pemimpin negara rakyat, kamu tidak didik rakyat dengan Islam,
Kamu tidak ingatkan rakyat tentang sujud kepada Allah. Kamu tidak ingatkan rakyat supaya dekat dengan Quran, Allah dan Rasul. Siap. Sifat itu ada. Wal'iyadzubillah. Kalau pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kamu tidak pernah wa'mur ahlaka bis-salah. Kamu, kata Allah, hendaklah perintahkan ahli keluargamu untuk bersolat. Kamu biar buat bodoh aja. Berapa ramai ibu ayah yang tak peduli solat anak. Kamu nak jadi Firaun. Kamu nak sesatkan keluarga kamu. Allah suruh perintah keluargamu bersolat. Pastikan mereka solat. Duduklah asrama Kutub Utara sekalipun. Sekarang teknologi ada, handphone ada. Pastikan mereka bangun bersolat. Jangan buat bodoh. Jangan kata lantaklah dia dah duduk asrama pandai dia. Tak boleh. Walau umur dia 16, 17 dan sebagainya. Kita nak sebut sifat Firaun adalah sifat suka sesatkan orang. Tak ada dalam diri dia keinginan untuk mendapat hidayah petunjuk. Ini yang Allah nak ajar. Supaya orang beriman melihat dengan pandangan mata hati. Jangan membaca sahaja. Sebab itu penting tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Allah sebut satu ayat dalam surah Muhammad. Allah tanya, apakah kamu tidak boleh tadabbur Al-Quran? Jangan baca aja. Tengok, oh ada mesej daripada Allah. Apa dia? Keegoan seorang manusia. Kesombongan dia, belagak dia, rasa dia hebat sebab dia pemimpin. Hai, pemimpin tuan-tuan, di bawah kaki segala-galanya. Kementeriannya, askarnya, polisnya, petik sahaja, selesai kes. Jaga. Firaun pun begitu. Angkuh dalam surah Az-Zukhruf, dia kata Mesirnya, mulki Misra, kerajaan Mesir ni aku punya, aku punya. Dia kata Mesir ni dia punya. Bayang tengok. Punya dia rasa hebat. Azan ke? Carry on. Okey, lupa lama tak main. Carry on. Baik, nak sebut sifat itu Allah ajar. Itu yang pertama, itu yang pertama. Firaun. Bila Allah kata Firaun. So kita tak payah hurai panjang. Tahu dah air laut, tahu dah mati, tahu dah tenggelam and then terdampar di laut. Itu yang Allah kata nunajjika bi badanika litakuna min khalfati ayah. Dalam surah Yunus Allah kata kami selamatkan tubuhmu untuk kami jadikan tanda-tanda orang di belakang hari. Allah campak jasad Firaun ke tepi laut dalam surah Yunus. Lalu Allah kata tujuan supaya orang-orang kemudian hari ambil pengajaran. Itu yang akhirnya Dr. Maurice Baukil mengadakan pembedahan terhadap jasad Firaun setelah diminta oleh negara Mesir. Lalu Perancis mengizinkan untuk dibawa jasad Firaun dibawa ke Mesir. Maaf, jasad Firaun dibawa ke Perancis. Ini kisah benar. Tahun 1800 lebih. Bagaimana jasad Firaun yang tenggelam di Laut Merah dibawa dengan penuh penghormatan, disambut di lapangan terbang di Paris dengan sambutan diraja. Punya hebat. Punya hebat sambut si hantu raya tu. Lepas tu menjadi tugas Dr. Maurice Baukil. Entah baca statement dia. Saya ada buku dia. Entah baca apa dia tulis. Kau tak ada buku, buka YouTube, tengok dalam Google apa kata Dr. Maurice. Aku mendapati garam di tubuh Firaun. Garam air laut. Daripada ujung rambut dia sampai ujung kaki dia, garam air laut. Dia termenung sekejap. Itu yang akhirnya dia bertemu dengan seorang Islam di sebuah surau kecil. Setengah masjid lah, macam masjid. Tak adalah besar macam kita di Malaysia. Besar surau lah tapi masjid. Tahun 1800 kan, besar mana. Itu yang dia jumpa, dia cerita. Sahabat Islam ni digelak, kata, hang tunggu sah. Ada qalil, hang tunggu sah. Dia pun ambil Quran, terjemah. Dia buka surah Yunus. Dia kata, hang baca.
Apa Quran sebut hari ini? Falyauma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, kami selamatkan tubuh engkau litakuna min khalfati ayah, supaya orang kemudian hari tahu tanda kebesaranku. Ni Allah cerita masuk Islam Dr. Maurice Baukil. Allahu Akbar. Ni tahu kita cerita tu semua, tapi apa yang kita nak ambil ialah di sebaliknya sikap itu berjalan. Maka jangan kita jadi ketua pemimpin macam Firaun. Tak reti nak didik bawahan orang bawah. Tak retilah kok jadi bos di pejabat, nak panggil ustaz ke buat kuliah Zuhur ke apa ke, langsung tarak. Kan, awak tu bos di pejabat, kok seminggu sekali, kok tidak tiap-tiap hari pun, seminggu sekali panggil ustaz mana 12 sampai 12.45 ke, atau 12.30 sampai 1 suku ke, buat tazkirah kuliah Zuhur. Masalah ada jabatan buat, bukan tak ada, alhamdulillah. Cuma PKP lah dia kurang sikit lah. Nak sebutnya begitu. Itu yang pertama.